Baik, untuk mengulas lanjut KDNK Malaysia bagi tahun 2022 ini berada di talian adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Jabatan Ekonomi dan Penyelidikan KWSP Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Pertama sekali reaksi awal Doktor melihat kepada kadar ini 8.7% 2022 dengan KDNK suku keempat adalah 7%. Okey, secara umumnya kalau kita melihat angka yang telah diumumkan, rata-ratanya memang melebihi apa yang dijangkakan oleh para penanalisis ekonomi lah. Kalau saya melihat bancian yang dibuat oleh pihak Bloomberg, rata-rata para penganalisis ekonomi melihat pertumbuhan ekonomi negara pada suku keempat sekitar 6.7%. Namun apa yang telah diumumkan, ini telah pun mencatatkan 7%. Dan sudah pasti itu adalah satu kejutan lah. Pada masa yang sama juga kalau kita melihat data ataupun pecahan-pecahan angka KDNK tersebut, jelas sekali bahawa permintaan domestik merupakan faktor utama yang paling saya orang kata tu berminat untuk melihat adalah kekuatan di dalam pertumbuhan di dalam perbelanjaan swasta ataupun private consumption yang telah meningkat pada kadar 7.4% pada suku keempat yang lalu, dan ia merupakan suatu tunggak utama dalam menyumbang kepada prestasi yang baik. Tadi pun telah disebut tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada peningkatan penggunaan swasta seperti pasar pekerjaan yang makin baik dan sebagainya. Jadi tahun lalu secara umumnya memang telah mencatatkan satu angka yang baiklah, meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran, terutamanya peningkatan dalam kadar inflasi. Doktor, disebutkan juga dalam pernyataan BNM itu aktiviti sektor sosial kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh penggunaan dan pelaburan swasta. Adakah apakah di sebalik faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan ini? Saya melihat rancangan ekonomi masih lagi memberikan peranan yang utama, terutamanya kadar faedah atau penggunaan KWSP dan sebagainya merupakan antara penyumbang utama. Selain itu, proses pembukaan ekonomi juga banyak membantu dalam menyumbang kepada meningkatnya aktiviti ekonomi yang lebih giat lagi. Jadi pelbagai faktor jugalah yang banyak menyumbang dalam aktiviti ekonomi yang lebih aktif lagi. Di samping juga pelbagai projek-projek infrastruktur yang masih lagi giat dilaksanakan, dan ini juga menyumbang dalam pertumbuhan di dalam, kalau kita melihat angka di dalam supply side pertumbuhan di dalam sektor pembinaan yang mencatatkan angka 2 digit 10.1% pada suku keempat yang lalu. Jadi jelas dasar-dasar kerajaan menumpukan kepada meningkatkan daya tahan dalam sektor ekonomi domestik. Doktor, dari sudut angka ataupun atas kertasnya ia dilihat baik, kadar pertumbuhannya 8.7%, KDNK suku keempat 7%. Ini di atas kertas satu yang mengejutkan dan memberansangkan sebenarnya. Tetapi bagaimana kita perlu melihat angka-angka ini agar ia tidak sekadar menjadi angka? Bagaimana ia perlu diterjemah ataupun direflekskan kepada kehidupan rakyat yang ketika ini ada yang mengadu kos hara hidup semakin tinggi, kos barangan semakin tinggi, peningkatan gaji pula perlahan. Bagaimana ia dapat diterjemahkan agar ia bukan hanya di atas kertas saja, Doktor? Betul. Sebenarnya angka ni merupakan angka aggregate. Dia satu angka yang tertumpu ataupun mengambil kira seluruh faktor dalam ekonomi. Kita tak menilai kualiti di dalam pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, kalau kita melihat consumption ataupun penggunaan swasta tu merupakan penyumbang utama. Namun kalau kita lihat apakah yang menyumbang kepada pertumbuhan dalam consumption, adakah bantuan kerajaan ataupun peningkatan di dalam pendapatan. Jadi itu perlu ditelusuri. Dan kemudian juga kita melihat dari segi agihan ataupun taburan pendapatan di kalangan rakyat Malaysia, sama ada ianya kekal seimbang ataupun sebaliknya. Dan ini memerlukan kita melihat angka yang lain pula lah.
contoh sebagai kita lihat Gini coefficient atau perkali Gini yang saya kira masih lagi tinggi. Jadi jelas menunjukkan bahawa jurang pendapatan antara yang berpendapatan tinggi dan rendah tu masih lagi jelas ketara. Dan kemudian kita lihat isu-isu berkaitan dengan kos sara hidup yang masih lagi membelenggu rakyat jelata, dan juga kualiti dari segi pekerjaan yang diwujudkan. Apabila kita melihat simptom seperti kebergantungan kita kepada buruh asing yang berkemahiran rendah, itu menunjukkan bahawa daya saing negara masih memerlukan satu bentuk campur tangan yang lebih tuntas lagi untuk kita memastikan pertumbuhan ekonomi itu lebih lagi baik dan memberi manfaat kepada rakyat secara keseluruhan. Jadi kita tak bolehlah nampak angka 87% ni terus kita akan bergembira. Bukan itu maksudnya, tapi kita memerlukan juga pada masa yang sama pertumbuhan yang baik untuk memastikan ekonomi itu terus aktif. Jadi tugas kerajaan adalah memastikan kualiti pertumbuhan ekonomi itu akan dapat kita perbaiki dan seperti disebutkan tadi, manfaat itu akan dapat dirasai oleh segenap lapisan masyarakat. Baik, Prof, dalam masa sama juga itu pada suku keempat 2022. Sekarang ini kita berada di suku pertama, masih lagi dalam fasa suku pertama 2023. Unjuran untuk mungkin suku pertama 2023 ni unjuran, Prof? Okey, kami tak mengeluarkan unjuran rasmi lah. Namun kalau kita melihat apa yang telah diumumkan pada belanjawan yang lalu, sekitar 4% ke 5% tu saya kira itu satu jajaran yang dikira agak munasabahlah, memandangkan pihak IMF juga telah pun menganggarkan bahawa pertumbuhan dalam ekspornya di peringkat global akan memperlahan dalam sekitar 2.4% pada tahun ini berbanding 5.4% tahun 2022. Jadi memandangkan ekonomi negara kita ni banyak juga bergantung kepada sektor luaran. Jadi kalau berlaku sebarang bentuk kelembapan dalam ekonomi global, sudah pasti akan memberi impak kepada ekonomi negara. Selain itu, isu berkaitan inflasi dan sebagainya saya kira masih lagi menjadi isu utama, dan ini juga mungkin sedikit sebanyak memberi kesan kepada sentimen pengguna dan akhirnya akan menerjemahkan suatu pola perbelanjaan yang lebih berhati-hati, dan ini juga boleh membantu atau menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang agak perlahan berbanding tahun lalu. Untuk 2023, apakah mungkin downside risk yang ataupun perkara yang mungkin boleh dikaitkan dengan soal kerugian, downside risk yang perlu diberikan perhatian, Doktor? Saya kira downside risk ni masih lagi berpaksikan apa yang berlaku di luar sana lah, terutamanya faktor geopolitik, kerana faktor geopolitik ni saya melihat impaknya adalah kepada harga komoditi, dan harga komoditi juga sudah pasti akan memberi kesan kepada prospek dalam faktor inflasi, dan negara kita juga sudah pasti sentiasa mengimport barang makanan, jadi kenaikan harga komoditi sudah pasti juga akan memberi kesan kepada inflasi yang diimport. Jadi itu satu faktor lah. Kemudian dari segi faktor kadar faedah di negara maju, terutama di Amerika Syarikat, di Eropah, di Amerika Syarikat lah terutamanya, cakap-cakap berkenaan bahawa kadar faedah bakal dinaikkan seterusnya masih lagi berlangsung, dan sekiranya itu berlaku sudah pasti kelembapan ekonomi ataupun kemungkinan kemelesan ekonomi di negara maju sekiranya berlaku sudah pasti akan memberi satu bentuk transisi kepada ekonomi negara. Jadi saya kira ianya banyak berpaksikan apa yang berlaku di luar sana. Jadi di situ saya kira pihak kerajaan perlu cakna tentang apakah bentuk dasar yang bakal dilaksanakan. Jadi ianya perlu, kalau kita melihat dasar fiskal, nampak gayanya ia perlunya bersifat mengembang ataupun expansionary bagi memastikan ekonomi domestik itu kekal dalam keadaan yang baik.